Rahman tu membawa kepada punah kontrak-yuk hak awliya syaitan. Maka dia kena murih lah. Sebab tu orang murih bagi orang kerja Islam ni orang kontrak-yuk. Sama ada kontrak-yuk tu berupa kebenaran, payung ke, pinggir ke. Tu kontrak-yuk belakang tu biasa payung, pinggir, kail pah. Dia biasa boleh pergi kalpas dengan pinggir. Kelik mari biasa tak ada minta duit gapo, biasa ada orang kelik. Punah pun kerayuk demo. Demo berasa nak murih pula, bukan nak murih kerana kita pergi terhadap Allah. Untuk pergi terhadap Allah tu, kalau pergi semata-mata kata Allah dalil adalah Ta'ala ada makhluk ini, perginya tu tak ada dia nak murih pun. Tapi berhidup al-uluhiyah, tauhid al-ibadah, nak khalisatan minasyirki, nak suci daripada syirik, maka disitulah akan lahirnya pertempuran dengan awliya syaitan. Di mana saja tabiat Islam bangun, dia kena bangun lagu ni. Dan orang panggil orang menganut dengan Islam tak cukup syarat kalau tak kerja mengikut awliya Rahman kerja. Dia ada situ. Nah, sebab tu pekerja awliya Rahman adalah tetap Allah akan ibtila kepada mereka. Maka ibtila tu bagi ibtilaul jama'i. Cuba kita dengar satu ayat daripada suratul Baqarah ayat 214. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi am hasibtum an tadkhulul jannata. Ni ayat ni berat ni, Tuhan cabar. Apa kamu dak kira kamu tu boleh masuk syurga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan benda tu belum datang kepada kamu seperti mana orang-orang dulu pada kamu. Menerima. Mu boleh masuk syurga dengan keadaan mu dah wasa lari dak kira dak isyak atas syurga dah kita ni. Sedangkan benda hak orang dulu kena kita tak kena lagi. Gapa? Masathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ayat ni menggambarkan tabiat Islam tu kena kerja. Apabila kerja tu ada ibtila, najah dalam ibtila Allah, itulah syurga. Main duk cuci, supak, baju kerah-kerah, cukup-cukup minggu, mari sini sila, klik makan sedap. Dia mau kita dakwah kita tak, dia mau buat marah kita tak, dia mau ajak orang ke bucu-bucu rumah kita tak, cukup minggu kita berkereta mari sini pula. Boleh tak suka lah tu. Tu maksud, orang panggil maksud hak Tuhan ngepek lah tu. Am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah kira boleh kira kamu tu boleh masuk syurga? Walamma ya'tikum, dan belum lagi datang kepada kamu masalul ladzina khalau min qablikum, seumpama orang-orang yang dahulu sebelum kamu. Orang dulu sebelum kita marilah mana? Masathumul ba'sa, padahal mereka itu kena kesusahan. Bawa Islam pasal kena susah. Kita ngucap-ngucap zikir-zikir apa sifat terhadap 20 nak tersuka tu. Tuhan tak buat kita ni. Wadarra, dan orang-orang dulu sebab darah, luka payah bawa Islam ni, darah patah gigi seputar Nabi tak perahu, luka tumit, Hamzah nak cicir tubuh badan dia Uhud, belah perut ambil hati bakal makan pula musyrikin, gila dah sampai hancur tubuh boleh masuk syurga. Kita lagi ngajur ni. Asma binti Abu Bakar al-Tina kerja Islam, naik bukit beri nasi kepada Rasulullah dan ayah dia orang jatuh 2 kali berhenti, dia 2 kali sehari naik. Orang perempuan kita bakal jubah, bakal berminyak bahu-bahu sedap, bersedekah, kata muka boleh hidup ke datuk suka lah tu. Tu kalau nak ngepek tu ayat ni lah tu.
Bahasa boleh masuk syurga cekak lah tu. Waktu cukup dengan buku saja, tak ada kena kerja ke ada wahalakah tu, hajak orang tu, dakwah orang kita pasal buku kata-kata ke semua pelajar bogel pula. Masuk syurga lah tu. Hak tak ada buku mula tak ada kena ngepek dah benda aku petai dah. Kita ada ngepek lah ni nampak bila-bila dah pergi kat syurga dah. Takut orang panggil masuk dalam istilah dekat-dekat nak masuk syurga. Kerja macam dekat-dekat nak masuk syurga ni aku lagi tu. Orang panggil sepuluh-sepuluh dah nak boleh masuk. Tak masuk lagi lah. Dia kalau duduk pesen sepuluh-sepuluh nak masuk syurga ni, baik kita kena duduk pesen sepuluh-sepuluh nak jatuh neraka. Dia sepuluh-sepuluh nak jatuh neraka ni mana boleh masuk syurga. Dekat-dekat nak jatuh lah. Bergantung, naik gantung tu, lupa. Hawasan ni nampak syurga ni meniti mana, bawa sampai tu syurga dulu tu. Orang panggil dekat-dekat dah nak boleh masuk syurga. Dia main ngaji sokmo dengan sokmo semua dekat-dekat dah. Kurang soy, tak boleh kerja neraka. Wayazubillah. Tak saya beramal dengan ilmu kita boleh, tak ada siapa dia kata syurga lah. Amal ni dia bukan zikir saja, bukan semaya saja. Ni nak jadi peluh kita ni. Dia siapa dah tu yang nak kerja ni, mula lah. Mumi 2-3 tahun dulu kita tak ada teki ayat ditilak dia, apa tak apalah, baru dia panggil bukan temah, baru dia turun ikrar dengan mudassir. Ni dia mopah kot Chiang Rai belakang, beribu dah masuk. Kita jadi penama tak ada masuk di kabur ni. Nak mengajar, kita mengajar tak boleh. Hejak orang tak ada kena mengajar, dakwah dia tak kena mengajar, hejak. Kau jalan, kau bayar tu, saya kerja tu, untuk dah bakal dia jalan. Tertegi bayar tu, apa ni? Nak kerja Islam. Sebab dia mau dulu lah ni, kamu boleh ke masuk syurga, sebaikkan benda tak siapa dia itilak padamu. Mereka dulu, apa ni, masathumul ba'sa. Mereka sentuh susah, wad-darra, dan mudara. Wazulzilu, dan bugonnya kedudukan. Bugonnya, bukan dia kena bugonnya, bukocok. Nak tahu dia panggil pergi mari, tak ada bukti buat dia. Tak nak solat sampai sistem, bugonnya. Hatta yakuna Rasul, sehingga berkatalah Rasul. Uji Allah terhadap orang dulu nak boleh masuk syurga ni ayat al-Fatih. Kelimah ta'ulak ni tuacak kelimah menahau naik. Walladzina amanu ma'hu, dan orang beriman bersamanya bersama Rasul. Sehingga berkatalah Rasul dan orang beriman dengan dia. Kata mana? Mata Nasrullah. Bila lagi Tuhan nak dulu, tak nak cakap. Baru boleh syurga. Kita biasa letih sampai menahau ni. Ni gambar ayat yang Tuhan nak beri ibtilak, tapi gambar sekaligus di sini ayat gambar kerja. Hasil pada kerja baru ada ibtilak. Tapi ibtilak tu kau dah kerja lah, kita kerja sikit ya ibtilak sikit. Kita buat sunnah kau dah bayar pada, temu tepung macam tu, kau dah bayar pada. Kita kerja kau dah buku anak bini kita, tiba orang panggil ibtilak buku anak bini itu. Tapi orang panggil gambaran ni, gambaran Allah beri cara bekerja, iaitu berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ala ketahuilah inna nasrallahi qarib, bahawa pertolongan Allah dekat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, ya wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum. Pasal uji kita nak lari talpah. Doa ada benda ada pergi benda ni nak mari sila sini, tak ada peluang dah kita nak lari daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Buku ada bela-bela kita akan menghadapi ujian. Sebab tu Tuhan kata wala nabluwannakum hatta na'lama, dan aku mengujikan kamu, akan mengujikan kamu sehingga kami mengetahui, tahu nak siapakah orang yang bersungguh daripada kalangan kamu. Nak cek siapa dia yang bersungguh, siapa dia yang lemah. Wasabirin, dan siapa daripada kalangan kamu masuk orang yang bersabar. Wa nablu akhbarakum, dan kami akan menyatakan hal-hal kamu pula di akhirat nanti. Dalam surah Al-Imran, firman Tuhan yang berbunyinya, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillah alladzina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin.
Am hasibtum, apakah mukira muska an tadkhulul jannata, mu boleh masuk syurga? Hanya tak peladah dalam Al-Imran. Apakah kamu dah suka katamu boleh masuk syurga? Walamma ya'lamillah, sedangkan Tuhan belum bukti lagi terhadapmu tu. Siapakah orang yang allazina jahadu minkum? Siapakah orang yang berjihad daripada kalangan kamu? Siapakah orang yang bersungguh daripada kalangan kamu? Wa ya'lamas sabirin, dan belum dapat bukti siapakah daripada kalangan kamu tu orang yang bersabar. Allah nak uji dulu dan nak ambilnya untuk orang yang bersungguh dan orang yang sabar. Nak telah melahirkan sebagai orang yang akan dicapkan sebagai ahlul jannah. Melalui ibtila ini jelas akan berlaku di antara Auliyaur Rahman hasil yang sanggup bekerja untuk letih dalam memikul amanah Allah dan ihyakan sunnah Nabi SAW. Allah untuk hak Tuhan nak buat mari ibtila tu iaitu Auliyaus Syaitan. Tujuan Auliyaus Syaitan tu mengikut dalam catatan kitab Al-Ibtila wal Mihan. Nah, apa ni daripada ulama-ulama yang mengarang ni, dia buat kesimpulan ada 7 tujuan besar. Dan kita bawa sini 5. Mereka Auliyaus Syaitan ni ia tak melahirkan penentangnya, menjadikan ibtila sebagai Allah untuk nak kelah orang mukmin. Malah di sana dia juga ada tujuan. Tujuan pertama, nak melihatkan manusia daripada Auliyaur Rahman dan daripada dakwah dia. Itu tujuan mula-mula. Yang kedua, nak ikenakkan manusia supaya jangan ta'awun dengan Auliyaur Rahman. Yang ketiga, nak tashkik, mana nak uji ada syok, buat keraguan manusia pada kebenaran dakwah dan kepada da'i. Yang kelimanya, menyikap manusia daripada indamam kepada tanzim Auliyaur Rahman. Itu tujuan Auliyaus Syaitan. Dia akan bawa dasar ni, maka lahirlah timur sirak, dan sirak itu orang panggil ibtila. Di antara uslub dia, uslub ni orang panggil cara pembawa ke Auliyaus Syaitan terhadap Auliyaur Rahman nak melahirkan ibtila ni. Di antaranya dia bawa al-istihza wa sakhriyah. Apa saya mengejek-ngejek tu ibtila secara jama'i. Hak tadi tu mengejek-ngejek secara peribadi, hak ni jama'i. Di antaranya, nah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'u. Sadaqallahul azim. Yahzirul munafiquna, orang-orang munafik tu dia berasa gerun dan berasa takut. Kita pilih ayat banyak lah kita ni orang ni, tapi kita ambil pilih-pilih. Tetapi istihza orang kafir, orang musyrik, orang ahli kitab. Hak kita ambil munafik ni, ayat pilih munafik ni kerana nak ambil tengah-tengah. Kerana munafik tu kafir dah. Tak ada masalah banyak, ayat banyak hal ni. Ayat berhubung istihza terhadap bawa benda baik ni banyak doa dan benda berlaku dari zaman Nabi pun banyak. Dan kita ingatlah istihza kepada kita bawa benda benar itu adalah ujian Allah. Satu ibtila. Sebab tu orang munafik ni dah, ya yahzarul munafiqun, takutlah orang munafik. Dia takut apa? An tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum, bahawa Allah turunkan atas mereka satu surah yang mengkhabarkan tentang hal mereka. Bima fi qulubihim, dengan bagi hak ada dalam hati dia. Dia takut munafik, bima takut Tuhan turun wahyu royak hal perut dia. Keburuk ke ada luar tak bina yang malak luar yang nafik ni. Aku nampak bongkar benda tu. Oleh itu Tuhan berkata, kul istahzi'u, kata olehmu ya Muhammad kepada orang munafik, istahzi'u, mengejek-ngejek olehmu lah. Nak buat bersenang-senang buatlah.
innallaha mukhrijun, sesungguhnya Allah akan melahirkan ma tahzarun, perkara yang kamu sembunyi itu. Tuhan akan waktu baik benar ni. Demon ini hendak akhir ni, wala in sa'altahum, dan jika ditanya mereka itu la yaqulunna, nasya mereka itu jawab kata inna, sesungguhnya kami hanya gurau-gurau dan buat main-main. Kemarin kau kecil awak Allah yang bukan kata sungguh. Dia memang istihza terhadap Islam. Bawa kita tanya tak Allah. Temu awak sunnah ya teruk bawa kita tanya rumah ya terdah kalau Allah lebih suka main. Sebab tu Tuhan orang istifham li taubih ni. Abillahi wa ayatihi wa rusulih. Apakah dengan Allah, dengan ayat, dengan Rasul tu kuntum tastahzi'un. Nah, yang kedua Allah dengan sunnah, dengan ayat Quran, dengan Tuhan ni tak boleh. Nak kalau Allah main tak boleh. Tuhan dia mau tu duk cokroh tarah tak lewat kalau Allah main lah tu. Hak kata duk cokroh tu hak kata tu kata. Ada wa'itiqat tak ada biar kata cokoh. Apa kita tanya apa dia mau kata tu ada cokoh mau tak ada kata kau yang pedak ke kelola main. Tak boleh jangan dia kelola. Mati tak boleh selalu pukul sekali. Bawa kita tanya gano pukul tu ni dah tak boleh tahu selubar dia. Kau yang kelola apa ni. Dia dengan agama ni bukan boleh buat kelola-kelola. Dia kena kerja jadi sungguh. Hak sungguh pakat kata sungguh. Hak batil pakat kata batil. Ni uslub orang panggil daripada terkeluar daripada gulungi maslahat kebenaran dan maslahat pangkat. Di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir al-munafiqun. Yang kedua akan ittiham bil kadzib, akan menuduh dengan dusta. Ni kena temu belaka ibtila Allah. Di antara gambar itu cerita kata bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'irun falyatina bi ayatin kama ursila al-awwalun. Nah, surah al-anbiya. Tuhan kata bal qalu, bahkan mereka itu berkata adghasu ahlamin, bahasa mimpi-mimpi ngaca-ngaca. Allah Muhammad ada waktu bisa mimpi itu bisa ngaca. Baliftarahu, bahkan mereka itu buat-buat. Bal huwa syairun, bahkan dia itu syair. Paliyati Nabi ayatin, cubalah dia bawakan satu mukjizat kepada kita kama ursilal awwalun, seperti mana telah dia utuskan orang-orang dulu. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin. Maka bahawa kan ketua-ketua orang kafir kata pada kaum dia, sesungguhnya kami melihatmu ni orang dalam kebodohan. Bodoh. Dia makan buat atau puak bodoh, puak tak reti, puak tak ada hikmah. Itu yang panggil ibtila. Ittiham bil junun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mari dia gila. Nah, wa qalu, dan berkata mereka itu ya ayyuhalladzi, orang-orang yang nuzzila alaihi dzikr, yang turun di atasnya peringatan itu Quran ni, innaka lamajnun, sesungguhnya engkau ni gila. Dan bawa benar-benar siapa tak takut gapo ni tu baik gila dah bagi kacamata jahiliah. Seperti pendakwah teroyak sana tulis kertas jalan royak oleh kedah royak benar-benar ni mesti gila. Gula ni hak kata hak paling menyedihkan kita lah ni pak kita ni orang Islam tu gila dah. Di Phuket tu orang Islam mereka kata pada pendakwah mu'allah dia royak benar-benar gila dia ni. Kita nak ambil agama berapa tak apa, kita mana pergi lah. Orang aku kata agama berapa tak apa, kita orang Islam jangan kata gitu. Orang Islam jangan kata. Orang bukan Islam dia kata semua dah. Sasana arai kodai. Agama gapo tak apa, asal hajar menjadi molek. Tu agama tak ada mauqif. Kita orang Islam jangan kata tak apa, bukan agama apa tak apa, bukan molek jangan. Cuma kita la ikrah fiddin ya. Tak paksa yang masuk Islam. Nak kata tak apa belaka tak boleh. Jadi kita iktiraf keakuan di atas kekufuran.
Jangan ada aku kata agama apa tak apa hajar orang jadi molek. Semua dak Islam so ya hajar orang jadi molek. Bagi orang iktiraf pengakuan kata agama lain pun molek gatik, berarti kita beri pengakuan dan iktiraf di atas kekufuran mereka. Jangan. Banyak kita kadang-kadang daripada golongan karajakan. Golongan tu nabi tak benih. Dia kacau lah mana dulu Rasulullah ada dakwah apa lu demo. Dia majak dia akan timur benar-benar nak besar dulu takut ada. Sebab lah ni kita duk ruk kampung-kampung orang yang buka Islam di selatan bulan. Dan ruk kampung buka orang Islam, orang buka Islam di selatan ni, dia duk kampung tu duk bawah tak benih orang Islam, tak nabi orang Islam dah. Takut tu nabi tak benih tak ada sudah belakang. Tak sadar kacau dia, oh ya lah dia beladuk yang nak pergi agama dia mudah bergaduh apa tu jadi punya hal yang dua belah. Takut timbul pengetengi daripada pimpinan orang Islam sendiri terhadap kerja Islam. Dan kita jangan ada jawab apa, ingat apa itu satu ibtilak. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur. Nah, akan ittiham dengan sahih. Itu ialah kakak lagi tu. Wa in yaru ayatun yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan jika mereka lihatkan satu tanda Allah, satu mukjizat, yuridu, mereka berpaling tak terima. Wa yaqulu, dan mereka berkata sihrun mustamir. Tuduh siapa kesihir. Ni kita akan siapa pekat ni. Jangan duk pergi ngaji situ celuk ni Israel Allah yang lekat selalu jalan sihir kan. Dia kata kita guna sihir mustamir. Jangan dengan bunuh dia dengan pak lekat demo ni panah cium. Dan Israel Allah dia tak boleh duk masa nak pergi. Tu hak jahiliah tu gambar dah terhadap apa yang berlaku terhadap Nabi kita dulu, terhadap sahabat. Akan siapa ibtilak sini. Majnun siapa lama dah. Tak sadar tunggu buat gila-gila je lah, dah gila dah, tak ada apa gila dah buat kerja sunnah. Tapi lagi kita ni orang panggil wa in tasbiru wa tattaqu. Sabar, bertakwa adalah arti taat dan kerja terus apa yang dikatakan benar dan betul. Nah, kemudian hak akhir sekalinya dia akan bawa pada tahdid bil azza was sijin. Gambar itu hebat ibtilak Allah ni nak bawa benar-benar sampai pada al-adha, menyakiti tubuh kena sakit, wabis sijin, dan kena sampai ke dalam penjara. Tahir royak ni di antara yang royak cerita Fir'aun dengan Musa sungguh, tapi royak Al-Quran tu nak royak pada umat hamba-hamba dia ni pun akan sampai peringkat Musa kerja dengan Fir'aun dulu. Di antara dalam surah Syu'ara Tuhan kata qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la'aj'alannaka minal masjunin. Oh ya haguk lah Quran. Qala telah berkatalah Fir'aun. Ingatlah Fir'aun kata gini, ingat dia kata gini. Dia kata gini takut jadi siapa kata-kata Fir'aun. Dia kata la in ittakhadhta ilahan ghairi, jika mugi ambil Tuhan selain aku ni, dia Fir'aun dia mengaku Tuhan sendiri. Maksudnya kata gini ni supaya yang berubah, yang beralih. Kalau mugi ambil Tuhan selain pada aku, la aj'alannaka minal masjunin, nascaya aku jadikanmu ni orang-orang dalam penjara. Fir'aun nak bunuh Musa, tapi dia nak begitu ya ibtilak. Sejarah dari sebelah dari awliya syaitan datang dia tak ada benda lagi lawan awliya Rahman ni. Sebesar-besar Fir'aun mengaku Tuhan sendiri, kuasa besar duduk dalam astana, rakyat semua taat dia, lawan Musa dia akak jadi semua makhluk iaitu Rasul. Orang tu orang lekeh lah saya duduk dalam kerja dalam astana Fir'aun ya. Akhirnya sekuat-kuat Fir'aun mengaku Tuhan sendiri baca. Cuba nak uji Musa berat benar menghadapi satu kuasa yang berpegang teraju besar di Mesir satu. Dan sampai pada mereka kena sakit, menyakiti orang nak kerja apa nak ibtilak Allah. Di antara cuba kita tengok dalam surah Yasin ayat 13 sampai 18.
Dalam surah Yasin yang kita dah baca tu lah, waktu tangga naik Mekah tu. Dalam tu dah wayak hai ibtilak ratik tu, bukan dah wayak hawa apa ni wa ai tawal lah buyun menyedak. Ada kalau lah ni dah wa ai Yasin tu wa ai. Tak buyun buat air kan baca tak situ. Nah esok nak bakal mari makan ajicok. Surah Yasin ni memanglah fadilah dia banyak, kelebihan dia banyak. Di antara ada juga banyak hal kerja agama ni. Orang baca Yasin tu kena keluar dia dakwah ni. Kena keluar imarah dia ni. Nah, sebagaimana Tuhan kata wa daribalahum masalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun. Tuhan buat perbandingan bagi mereka itu seumpama ashabal qaryah. Ashabal qaryah ni mana ahli kampung. Noya ada stupuk buat kampung ni iz ja'ahal mursalun, ketika mana datang pada kampung tu oleh utusan oleh pendakwah. Gambar orang kerja dakwah nak ibtilak. Iz arsalna ilaihi musnaini, ketika mana dia berkata kami utuskan pada mereka, pada kampung tu dua orang dai. Fakazzabuhuma, bakak bahang kedua-dua tu. Bakak meteh dua orang. Fa'azarna bisalisin, maka kami teguhkan dengan tiga orang. Hatta dua tak ada, hatta tiga orang. Surah Yasin dah ajar kerja tu. Ni dua orang tak ada, lagi tiga. Taqalu, maka tiga orang tu katakan inna ilaikum mursalun. Awak inna ilaikum, sesungguhnya kami kepada ni mursalun. Orang kena utuh hari ni, dia main dakwah ni, pendakwah. Jawab le mad'un lah, mana mad'un jawab tu. Qalu ma antum illa basyarum misluna. Kalau berkata mereka itu ahli kampung, ma antum, tak ada perkara di buatmu ni illa basyarum misluna, mereka manusia seperti ya. Temulah ibtilak tu bagi kampung dakwah tak makan, tak terima. Wa ma anzalar rahmanu min syai', mu ni manusia supaya kami dan kau tak ada turun pol tak faham. In antum illa takzibun, tidak ada galain kamu ni mereka dusta, bohong. No ya tadai nak temu kata-kata lah ni tu aja. Oh ya, gambar dia. Qalu, dan berkatalah dai bertiga tu pula, Rabbuna ya'lamu. Ya tak balas ya, betul Tuhan kami tahulah. Inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya aku padamu ni ialah utusan. Tuhan tahu juga aku mari, Tuhan suruh mari. Wa ma alaina illa al-balagul mubin, dan tidak ada gapo tak kami melainkan nak menyapa ya. Ni dakwah. Lama kalau saya terima sudah nak royak, kata hak ni Rasulullah buat, hak ni Rasulullah tak buat. Tak usah murih lah nak royak. Wa ma alaina illa al-balagul mubin, tak ada gapo tak kami melainkan nak menyapa nyata. Tapi ibtila Allah walaupun jurus sangat tu mari. Qalu, berkatalah ahli kampung sana, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami ni buat sosial terhadap kamu. La illam tantahu, jika kamu tak berhenti lagi doyak benda ni, lanarjumannakum, nascaya kami akan rejamkan kamu. Siapa mereka nak godeng. Wala yamassannakum minna, dan kami akan mengenai kamu daripada kami ni azabun alim, akan azab yang pedih. Kalau tak berhenti lagi, tak terbaik ni, wa imah kena reja, wa imah azab yang pedih. Ibtila pada Allah nak siapa mereka tu. Tahdik bil qatli, akhirnya tahdik dengan bunuh. Nak bawa benar-benar ni situ uslub daripada awliya syaitan. Nak ibtila Allah SWT buat Allah pada awliya syaitan terhadap awliya Ar-Rahman, sapa pada orang yang tahdik bil qatli. Di antara permintaan yang berbunyinya, wa qala fir'aunu zaruni aqtul Musa. Orang nak bunuh orang benar baik ni, ingat ada Fir'aun. Sunnah Fir'aun jamin Nabi Musa, Fir'aun jamin Nabi Muhammad ni Abu Jahal. Besok sahabat kata Fir'aun hadihil ummah, Fir'aun dalam umat ni iaitu Abu Jahal.
Dan kerana Fir'aun dan semacik Fir'aun ni dia ada sampai kiamat, selama mana ada kerja Islam adalah orang panggil semacik Fir'aun. Dan kita nak lari tak boleh daripada semacik Fir'aun. Cuma kita nak mengatasi dengan bijaksana lah mana tu ya. Kerana itu Allah untuk nak menguji ibtila pada awliyaur Rahman. Di antara Fir'aun kata waqala Fir'aun, dan berkatalah Fir'aun, zaruni, makna biarkan aku ni. Atul Musa, aku nak bunuh Musa. Wal yad'u rabbahu, tujuannya nak biar Musa. Akhafu an yubaddila dinakum. Sesungguhnya Fir'aun kata, aku takut ni dia tu tukarkan agama kamu ni. Boleh aku nak kacau sekar, nak kacau siapa nak bunuh Musa ni bukan gapo ni. Aku bimbang takut dia tukar agamamu. Pegang tak mau punya, tak mau kocok klik pada benar ni, orang panggil itu semacik Fir'aun. Wa'iyazbillah, nama kata kasar tu, bukan kata kita ni. Kata ke Fir'aun itu ni. Sebab tu kita tak boleh berasa nak murih ni. Kalau berasa je lah, tak ada bateri dalam serupa-serupa Fir'aun. Ya, kalau kita kata Fir'aun tak ada rasa nak murih cara mukmin. Kalau rasa nak murih tu, Fir'aun dah. Ya, Fir'aun ni rasa nak murih dengan ayat Tuhan. Sebab tu tak kita tak ada pihak nak murih, kita baca ayat Quran. Baca ayat Quran ayat tak ada murih. Nah, kalau nak murih, pakat murih sendiri, murih masing-masing. Terbaiki kita dengan melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ingatlah sekak Musa nak bunuh Musa, takut berubah ke molek ni, Fir'aun bimbang sekali dulu. Yang kedua, au an yuzhira fil ardil fasad. Ataupun Fir'aun kata dia tu takut Musa mengada-ngadakan di muka bumi ni buat kerosakan. Dalak Musa dirusak, apa kena bunuh. Takut dia pecah belah banyak, takut dia fasad. Tu kacamata Fir'aun terhadap awliyaur Rahman, di antara pasukan Musa alaihissalam dengan kaum dia. Dan gambaran di sini ibtilaul jama'i tak akan berlaku di mana saja ada awliyaur Rahman. Nah, maka kita rasa sudah cukup gambaran kita nak, kita bawa, kita berpegang dengan al-Islam, kita mencontohi hidup cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan beramal dan nak tahkim ikut syariat Allah di permukaan bumi ini. Maka di sana kita ingatlah bahawa akan melalui dua jenis ibtila. Pertama ibtila al-fardi, yang kedua al-ibtila al-jama'i, melalui keterangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Dan perkara itu tetap berlaku di mana-mana saja. Asalkan ada golongan awliyaur Rahman, maka akan lahirlah awliyaus syaitan untuk buat penentangan terhadap pembawa kebenaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat mengatasi, yang Allah kata wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur. Akhir kata aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah. Inna Allah basir bil ibad. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita seperti biasa, yaitu sama-sama kita berhimpun dalam arti kata kita mencari ilmul haq daripada minhajur rabbani. Dan anak pagi ini sebagai ganti kepada Dr. Ismail Lutfi kerana beliau musafir. Dan marilah sama-sama kita membaharui tentang masalah kedudukan kita dan amalan kita. Walaupun di sana saya yakin bahawa berbicara kita pagi ini adalah tak lebih daripada tazkirah, nak mengingati kembali tentang minhaj ataupun sukata pelajaran yang kita sama-sama mengikuti dalam majlis minggu di majlis tafakur. Oleh kerana anak sendiri tidak dapat buat persediaan baik, dengan secara tergepar dapat telefon petang kemarin bahawa dia akan musafir dan suruh anak mari tolong ganti di majlis yang ditetapkan oleh beliau. Maka ada baiknya marilah sama-sama kita cuba mengingati kembali dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala di peringkat Makkiyah, ataupun orang panggil mengingati kembali di dalam awal surah Makkiyah yang turunnya dalam suasana digelarkan sebagai marhalah istid'af, yaitu dalam marhalah kelemahan kedudukan umat Islam di segi bilangan, jumlah dan barunya menerima satu ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kita sama-sama faham bahawa marhalah yang diturunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terbagi kepada dua bahagi, yaitu marhalah pertama terkena marhalah istid'af, dan marhalah yang kedua yaitu marhalah istikhlaf. Marhalah istid'af ini yaitu marhalah Makkiyah. Selama penyusun dan penyampaian pekerjaan Nabi kita kepada Islam selama 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Manakala marhalah istikhlaf yaitu dalam marhalah Madaniyah, selama 10 tahun Nabi kita menyusun dan mengatur ajaran Allah pada hamba-hambanya selama 10 tahun di Al-Madinatul Munawwarah. Maka jelas bagi kita bahawa wahyu Allah Subhanahu wa taala kalau dibahagi kepada marhalah terbagi secara kasar-kasar, iaitu kepada marhalah istid'af dan marhalah istikhlaf. Dalam marhalah istid'af ini kebanyakan wahyu turun berbicara tentang masalah akidah, masalah iman, masalah yu'minuna bil ghaib, masalah pembinaan pribadi-pribadi. Manakala marhalah istikhlaf kebanyakan ayat-ayat yang menurunkan dalam masalah hubungnya dengan muamalat dan secara jama'i. Itulah di antara Allah Subhanahu wa taala sendiri membahagikan wahyu dia sebagai kitab yang terakhir, pengajaran kepada hamba-hamba yang berada di akhir zaman. Marahil itu sendiri memberi arti. Marhalah-marhalah ni tak kita bagi pria. Yang Allah sendiri perintah pada malaikat Jibril dan direct wahyu pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dibagikan pria dia, musim istid'af,
Istida'ah ni orang panggil musing kelemahan dan sebuah bilangnya. Umat Islam terlalu sedikit dan di sana akan mula bekerja setelah mana menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita nak baca pagi hari ini insya-Allah taala sekitar 10 ayat daripada surah Muzammil. Nah, dan kita akan, walaupun benar barangkali di sini telah pun berulang kali mempelajari, tapi tidak salah kalau kita ibaratkan kita sekarang berada di marhalah istid'af, berada di marhalah makkiyah. Kita sekarang bukan marhalah istikhlaf. Marhalah istid'af ni mana segala-gala kelemahan oleh kerana pimpinnya masa tu masa berada di tangan jahiliyah. Kekuasaan masih berada di tangan-tangan musyrikin. Takut pemerintahan, segala peraturan yang diaturkan oleh mereka, segala kekuasaan berada di tangan mereka. Di samping pula bilangan umat Islam adalah lagi yang paling kecil. Dia panggil dalam masa ghurbatul Islam. Dan di Madinah berbeza kerana Madinah dia marhalah istiqlal. Setelah mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, langsung penganut Islam akad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentadbirkan mereka. Maka takluk kekuasaan berada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua marhalah ini memang berbeza. Melalui menurut pandangan wahyu, marhalah istid'af, Allah menitik berat dalam masalah pembinaan peribadi. Menurut perintah dalam surah Muzammil sendiri memberi gambar jelas. Nah, ayat 1 sampai ayat 9 merupakan cara tarbiyah, fardiyah, cara didik ke peribadi. Ayat 10 sampai seterusnya sikap seorang Muslim terhadap mad'u, dan Allah mengambil sikap sendiri terhadap penentang-penentang terhadap agamanya. Itulah pembagian dalam surah Al-Muzammil. Bagaimana firman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wazkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا صدق الله العظيم. Nah, kita barangkali rasanya masa tak cukup untuk kita menghabis, dan insya-Allah kita cari bacalah di dalam muzakkirah. Nah, di dalam majalis ilmiah barangkali muzakkirah tentang surah Muzammil ini sudah keluar. Sebab nak turun surah ni, dan kalau mengikut tertib turunnya, ada setengah pendapat ulama mengatakan awal-awal surah tu iaitu suratul Alaq. Kemudian yang kedua suratul Nun, yang ketiganya surah Al-Muzammil. Dan pendapat Ibn Hajar Asqalani mengatakan awal-awal surah tu oleh Quran itu suratul Alaq, yang keduanya Al-Mudaththir, dan yang ketiganya Al-Muzammil. Dan itulah banyak pendapat yang disokongkan oleh ulama mufassirin. Kalau mengikut menurut sejarah juga terlalu jelas. Dan rasanya benda di antara suratul Alaq dengan surah Mudaththir
hampir-hampir tak ada khilaf kata al-alaq tu dulu, walaupun di sana ada satu pendapat mengatakan al-mudaththir. Kerana dijelaskan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang hadis yang berlaku terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, dan kemudian berlakunya di rumah Khadijah binti Khuwailid. Dan jumhur ulama mengatakan surah Al-Muzammil sebagai surah yang ketiga. Suratul Alaq sebagai iklan daripada Allah Subhanahu wa taala melasihkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Sebab tu kebanyakan ayat dalam awal suratul Alaq tu berhubung dengan masalah akidah. Yang kedua, perintah supaya bangun bekerja dalam surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Kesemua itu perintah bekerja dan cara pelaksanaan kerja. Dia ada hubungan rapat dengan masalah kedua-dua ni. Dan itu beri gambaran suratul Alaq turun berhubung dengan akidah. Duk tak ada apa mula turun surah Al-Mudaththir, surah kerja. Kita nak urut gambar kat perintah-perintah awal dulu dia turun pasal mana. Kalau kata kita belajar akidah, ia tak mencakupi kalau kita tidak diiringi dengan kerja pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nama cilik, kita akidah macam siapa tak ada kerja pun agama ke dia. Tapi bukanlah arti kata kita ni kena kerja agama, siapa tak ada kena belajar berhubungan dengan akidah. Akidah ni sekali dah Allah panggil asas dan teras dalam nak bertolak pada kerja. Iqra, suruh baca, suruh belajar, suruh ngaji. Bismi rabbika, suruh berbiah, mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala, kikiskan segala syirik. 2-3 kali Iqra, sekali turun sekaligus, dan itu awal-awal wahyu turun ke bumi. Setelah mana dapat melalui panggil peraturan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaturkan wahyu sendiri, selepas tak ada apa ketika turunlah ya ayyuhal mudaththir, manahi orang yang berselimut, qum fa'anzir, perintah suruh bangun. Bukan lagi masalah duduk orang panggil secara betul ikat tangguh. Bangun suruh ke inzar. Dia tak ada kata kum fatabsur, bangun diberi berita lama, berita gembira. Tak. Perintah yang pertama mula dengan inzar. Inzar ni dalam arti beri berita ngeri dan diberi tegur terhadap kesalahan penduduk ke hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Suasana nak pergi inzar dalam masa Allah dia panggil penduduk ke Rasulullah lepas baru saja panas-panas menerimakan suratul Alaq, dan mulalah menyapa berita ni kepada jiran-jiran dan keluarga dia. Baru berapa cokoh menerima berita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Bakar, Ali, Khadijah sendiri, beberapa orang, Bilal. Golongan yang menerima berita pada Rasulullah diperintah supaya bangun bekerja. Perintah suruh bangun daripada langit. Memang orang panggil satu perintah yang menjolokkan perasaan Rasulullah supaya tidak boleh duduk berdiam diri. Dan perintah ni walaupun sebab nuzul kepada Rasulullah adalah ayat tu perintah umum kepada semua manusia yang beriman dengan dia. Bangun suruh ke inzar. Inzar dalam suasana masa tu bukan kodam Mekah dalam suasana kufur, malah dunia duduk dalam gelap. Nak bangun diroyak benda tak kena. Ini satu benda berat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengajar cara nak pergi inzar. Tanamkan perasaan wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhan engkau lah hendak kau besar.
Dalam nak izah benda tu jaga pula oleh peribadi dai, jangan nak besar galai, kena besar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau besar pada galai dia tak tubik natijah untuk nak izah benda tu. Dia nak izah benda di bawah ni dia kena melak Allah mari tak. Kalau lak Allah Taala tak ada dalil mari lak galai. Mari lak narai ke orang, mari lak malu ke orang, mari lak pasal nak ke duit macam-macam ya, bertalak asuh pajak. Tak boleh nak beri benar-benar izah. Kerana apa ni bertolak daripada malu hati, bertolak daripada orang panggil masalah, takut besar-besar salah kebenaran. Turun ayat lepas kum fa'anzib wa rabbaka fakabbir. Hadaf yang pertama mai Allah tak dapat. Sebab tu segala berbicara agama kena mai Allah tak dapat. Kalau Allah sebagai satu ni gol lain dia dapat dia tak boleh natijah pada kebersihan Islam itu sendiri. Lepas tu baru bentuk peribadi pula kepada dai wasiyaraka fatahir. Dan pakaian kamu hendaklah kamu bersih. Pakaian sini setengah pakaian luar, setengah hati. Ahli bahasa ini mengatakan kerana biasa orang ada kecil ni orang hati baik punya banyak orang itu berpakaian baik. Warujza fahjur itu peribadi dai. Dan segala penyembahan segala berhala hendaklah kamu hijrah kepada maksiat suruh berhenti dulu dai. Patu wala tamnun tastaksir. Tak boleh jadi lobo berasa nak banyak benda. Sebab kerja Islam perjalanan jauh panjang. Dan bukan boleh terima mudah-mudah. Dan kita perlu sedar bahawa Islam dia mengakak naik lagi tu pasal sunnatullah buat sejak daripada beberapa run Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Nabi Nuh, Nabi Musa, Isa alaihissalam, semua sejarah dia tak ada pesan futuhat dengan penerimaan mudah-mudah. Oleh kerana wahyu ajaran mari nak beki kemahuan hawa nafsu manusia. Setelah mana Rasulullah menerima wahyu ni dan menyapa bekerja, maka terimalah apa ni setengah orang panggil reaksi ataupun orang panggil pandangan tak comel terhadap perjalanan Nabi. Maka berlakulah dalam sebab nak nuzul surah Muzammil ni di dalam apa ni riwayat oleh Imam Asyuti dalam satu hadis daripada Bazzar sebentar Nabi apa ni riwayat bukan sebentar Nabi ni cerita hadis yang bukan apa panggil bukan hadis kau ni. Nah, hadis apa ni bukan hadis pendek, hadis bukan hadis kau ni, ada cerita. Cerita seperti apa yang berlaku terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang kata ijtama'at Quraisyun fi darin nadwati. Faqalu sammu hadha ar-rajula ithman yusdirun nasu anhu aw yasuddun nasu anhu. Faqalu kahinun. Faqalu laysa bikahinin. Faqalu sahirun. Faqalu laysa bisahirin. Faqalu majnunun. فقالوا ليس بمجنون. قالوا يفرق بين الحبيب وحبيبه فتفرق المشركون عن ذلك. قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتجمل في ثيابه وتدثر فيها فأتاه جبريل فقال يا أيها المزمل يا أيها المدثر. Itu satu gambaran lepas pada berlakunya Rasulullah beramal dengan ayat surah Al-Mudaththir dalam arti tatbik dia amal kita tiba dibuat. Setelah mana buat beberapa ketika turunlah
satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Katanya ijtama'at Quraisyun, berhimpunlah golongan Quraisy. Orang panggil reaksi, mula-mula nak bertepuk. Fi Darun Nadwah, di satu rumah nama dia Darun Nadwah, tetap mesyuarat ahli Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy. Faqalu, maka berkatalah mereka itu, sammu hadzal rajula, letak nama olehmu akan orang lelaki ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isman, akan satu nama baru pula. Tujuan kat nama baru sana, yasdirun nasu anhu atau yasuddun nasu anhu, supaya nak memalingkan manusia daripada orang jatuh ni, orang lelaki ni. Maksud dia ini suruh cari nama lah, cari nama molek-molek setok, bukan molek nasbah kita lah, molek nasbah dia. Akan satu nama, dengan sebab nama saat ni, boleh manusia tu paling tak menerima ajaran orang pembawa ke raja ni, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ni nak beri gambar dia panggil satu gambar sikap musyrikin Mekah terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kesemua berlaku menjadikan sunnatullah. Gambar nak tayar di dalam nak naiknya Islam di mana-mana tempat. Pertama, sunnah Nabi berlakulah tu, dan itu menggambar sekaligus ada pula di sana sunnah Quraisy. Mengihyakkan sunnah lebih biasa. Nah, mereka itu berkata, mula-mula sekali pengesyarian ni rasa kahin. Maka tak nama kahin lah Rasulullah ni. Kahin ni Pak Nujung lah. Jadi nama kahin ni Allah panggil satu nama jelek, nama tak comel, nama hina masa tu. Walaupun di sana orang jemur mereka ni. Ada gapa-gapa pergi jemur lah Tok Kahin ni. Tok Bomo hak pasal nengok lah letak kita sini ya. Jadi dalam marhalah orang panggil pria musyrikin Mekah jahiliyah, belum ada Islam tu, ada banyak masalah penujung. Jadi penujung ni sebenarnya dia tak ada kaya apa, tak ada kehormatan pangkat pedak, cuma tetap orang jemur. Orang besar-besar jemur, tapi dia tu orang lekeh lah. Jadi Rasulullah letak kahin dia tak ada apa, orang sama orang hadap nengok keluar luar tu lah. Letak pada tu ya. Nak turun sikit Rasulullah, kata tak ada tiap dah. Kerana biasa penujung ni orang panggil orang jatuh rak. Orang pergi menengok dia pakai tak ada gol, ikut dia mana wui. 10 kod, tak apa 20, tak apa 30, tak apa gitu ya. Cari makan apa-apa dia ni. Sebab tu benda ni dalam Islam ni Rasulullah tak seberi benda ni. InsyaAllah ta'ala kita belajar dalam masalah rububiyah jumpa lah. Tauhid rububiyah kita. Benda ni hubungan dengan syirik dan hubungan dengan bohong. Sebab kedai Islam naik, Tok Kahin ni pun tak puas hati mana ni. Nah, kau nujuh, atau sendok kocok daun pala, atau sendok pelepah banyu, orang panggil tu sendok rembah. Apa ni berat, tu bucu-bucu rumah dia ni, dia nak habis kerja dia. Padahal kerja dia sikit sangat, bukan gawaha. Bukan gawaha, dan bukan yang beliau, boleh orang besar-besar tidak buat terang main gitu ya. Pembesar-pembesar Quraisy masa tu, masa syok berapa, masa sakit urat di mana, dia menengok. Minta tolong kalau nak betul. Masa Allah nak kena tahu dulu, tak sebab cukup dua, boleh makan kata. Hello, bukan beliau. Jadi nak tak Rasulullah kaya dia tak situ. Pak qalu laisa bikahini. Setengah buat dia kata orang tak bukan, tak letak situ. Bukan ada sifat nujung, kalau letak dia tak percaya. Ni nawi gambar dia kata Quraisy tak mesyuarat. Sebab tu kalau mesyuarat nampak nama tak baik, tahgu ni daripada sunnah Quraisy tu. Nah, sunnah Quraisy bukan sunnah Rasulullah. Jadi nampak nama pada Rasulullah SAW ni pakai mesyuarat pas malam ni pada. Kemudian
Pengesura yang kedua, qalu majnunun. Dia ni kata tu. Dia tambah tarikat tak nak jawab kata gila lalu lah mudah. Faqalu laisa bi majnuni, maka jawab tengah buat dia pula muka dia gila. Kalau tak gila dia tak percaya. Kerana sejarah yang kena sedia oleh Nabi kita ni bukan pasal sebagainya sejak pada kecil. Kepintaran otak dia, keceridikan dalam hidup dia, kecergasan dalam bekerja dia, hatta musyrikin Timur Afrika nak make Hajarul Aswad letak ni Kaabah pun Timur Afrika akhirnya minta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat putusan. Tiba-tiba lagi tak tergila, siapa nak terima? Kami yang panggil satu usaha yang nak menjatuhkan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercari nak tak nama ni bukanlah mereka itu tak kenal nama sah. Masyarakat Mekah tak orang panggil dah gelar itu nama gelar yang tak amin. Nabi kita Muhammad Amin, Muhammad yang amanah. Satu gelar macam tiba-tiba ni nak rasa majnun. Sama dia sendiri pula ikat kata laisa bi majnun ni. Tak letak. Kalau tak ni dia tak terima. Dan tujuan letak